Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua yang sedang menonton kepada Padu Podcast hari ini. Ini adalah podcast kami yang pertama dan tajuk kita hari ini adalah tajuk yang sangat menggerunkan kerana ramai orang yang dengar tajuk ni dia kata ni apa cerita ni, apa cerita ni? Kenapa why so rude? Why so rude? Orang KL lah cakap kan. Tajuk kita hari ni adalah Kepala Bapak Hang. Kan Kepala Bapak Hang ni dalam bahasa Inggeris is your father's head kan. Kalau kat sekolah, saya sekolah dekat KL dulu. Kalau budak-budak Cina, kalau kita marah dia, kadang-kadang dulu kita cakap your father's head lah. Benda tu akan bergaduh lah, lepas tu bergaduh. Kan. Tapi baru-baru ni kita ada dengar cerita yang sebenarnya Kepala Bapak Hang ni di Kedah maknanya mesra. Maknanya sebenarnya adalah memuji anda kerana tempat yang paling mulia adalah Kepala Bapak Hang sebenarnya. Sebab tu bila dia cakap Kepala Bapak Hang, benda tu sebenarnya according to them adalah benda tu adalah baik sebenarnya. So kepada orang yang cakap Kepala Bapak Hang ni, salam sejahtera dan Kepala Bapak Hang juga kepada anda. Dia mungkin cara cakap tu memain peranan kan. Kalau dia cakap Kepala Bapak Hang dengan yang senyum, Kepala Bapak Hang kan, atau Kepala Bapak Hang, mungkin ada berbeza. Mungkin kita tanya pendapat orang lain dan kita di studio hari ini kita ada seorang yang dah lama kita tak nampak sebenarnya berborak-borak dengan kita. Inilah dia Puan Nurul Izzah. Apa khabar? Alhamdulillah. Agak terkejut dengan pengenalan hari ini tapi okey betul, alhamdulillah. dan tapi saya tidak akan menggunakan itu sebagai greeting lah. Jangan. Jangan, betul. Jangan. Pasal itu tak sesuai bagi saya lah. Sangat tak sesuai. Okey, Izzah daripada negeri apa? Saya Pulau Pinang. Pulau Pinang. Walaupun lahir di Kuala Lumpur. Tapi Pulau Pinang lah kan? Pulau Pinang. Okey, di Pulau Pinang kalau kita cakap Tokun kan? Kalau cakap Kepala Bapak Hang tu adakah ianya term of endearment ke, mesra ke, adakah macam mana? Dia memang satu bentuk ayat yang kasar lah kan. Tak, walaupun kita cakap Kepala Bapak Hang je tu. Orang tak cakap macam tu. Setahu saya lah, tak pernah dengar. Tak pernah kan? Utarakan dengan begitu lembut. Dengan kelik kepala yang selalunya tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Mungkin orang Kedah juga pasti. Mungkin tak tahu. Kita hanya belajar daripada apa yang diutarakan oleh politik. Pada saya, okey, kalau benda ni betul, ini satu pengajaran bagi saya. I'm learning something new. Kita belajar benda yang baru tiap-tiap hari. Tapi saya nak pastikan adakah benda ni betul. Kan, adakah betul untuk orang Kedah benda ni adalah satu panggilan mesra? Kepala Bapak Hang ataupun Kepala Bapak Hang, adakah ia satu panggilan mesra ataupun ianya satu spin kerana nak menghalalkan benda yang tak betul? Macam mana, Nurul? Menarik kan? Menarik premis, mengingatkan saya kepada disebut kalau di Amerika Syarikat dulu kan, dia panggil pasca kebenaran zaman Trump. Yes, correct. Betul. Pasca kebenaran. Maksudnya tak benar lah. Tak benar. Tapi masa Trump tu, mantan Presiden Amerika Syarikat, segala dipanggil post-truthfulness, post-Trumpism. Jadi, menarik. Kan, okay, stand you pada spin-spin yang macam ni. Okay, tapi sebelum tu, kita nak kena bertanya sikit. Selama ni Nurul Izzah pergi mana? Kan, ramai orang tanya pasal after PRU nampak macam senyap, tak berapa keterampilan tu tak di depan sangat. Ramai yang menyokong Nurul Izzah. Geng-geng tudung yang ada ramai-ramai semua kat luar tu kan. Geng tudung sengit kat luar tu macam mana Kak Nurul, So mana Kak Nurul sebenarnya? Where have you gone? Host dia tak ikut sangat struktur. Tak ada. Dia thesis statement entah ke mana. Betul. Okey, saya sebenarnya ialah kita dah ada penubuhan kerajaan perpaduan. Kita ada anggota kabinet. Saya rasa sebaiknya memang keluar daripada lidah rasmi. Bagi saya, sejak saya bertugas dengan tokoh gergasi korporat Tan Sri Hassan Malikan dengan ramai lagi pakar yang sebenarnya memberikan ruangan, masa, tenaga, sudah tentu kita semua dalam sekretariat ni dia ada syarat-syarat yang mengikat. Kita buat kerja berkait dengan dasar, dengan program, meneliti pembuktian. Dia kalau bab pelaksanaan dasar pun kita berdasarkan bukti. Berkesan tak kepada rakyat. Jadi semuanya diselubungi
kerahsiaan. Jadi saya pun macam agak kekok lah kan. Inilah cara menjawab soalan tanpa menjawab soalan Tak, sebenarnya. jadi saya rasa ini saat saya berdampingan dengan kerja-kerja dasar tapi semuanya sudah tentu bawah NDA lah, non-disclosure agreement. Tapi saya dengar apa yang disebut oleh host tu, ramai yang bertanya, yang boleh saya kongsi. Tapi insyaAllah kami nak rancang, pihak sekretariat lah, sesi town hall. Lepas mungkin PRN kan, bulan Ogos nanti, kita mendengar dan sesi libat urus lah. So insyaAllah harapnya ramai lebih tahu. Tapi kalau di dalam lawatan saya balik je Matampau, saya pergi Kedah, saya pergi ke Negeri Sembilan bila ada masa kan. Okey. Betul, tapi it's still It's tak a different menjawab. life. Ya, It's a tahu different betul. life. Tak ada, okey, maknanya apa? Is kerja corporate lah. kerja corporate. Itulah jawapan dia sebenarnya. Sekarang dia jadi kerja corporate. Tapi jadi apa jadi dengan politics? So what happens to politics for you now? Jadi saya rasa macam selalunya kita masa jadi ahli parlimen dulu di Permatampau, saya buat kaji selidik kemiskinan pelbagai dimensi. Ada banyak dimensi kemiskinan kan. Kita miskin mungkin tak cukup simpanan lepas pendapatan. Kita mungkin tak ada insurans kesihatan. Kita tak ada akses kepada online education atau internet semasa anak-anak belajar. Semua ni bentuk-bentuk kemiskinan samalah. Sebagai seorang manusia, ahli politik pun kena belajar banyak perkara kan. Pengalaman daripada tenaga korporat, pengalaman dasar, contohnya program yang menarik pelabur. Kalau tak berkesan kan, ya negara. Betul. Jadi saya jadi ahli parlimen 3 penggal. Dalam saat ini biarlah saya mungkin fokus. Tapi saya dengar kita tu lah saya hadir sesi podcast padu dengan tajuk yang mengejutkan. Pagi ni saya kata astagfirullahalazim. Betul kan? Apa benda pakcik ni buat kan? Betul. Tapi so hopefully menerusi, macam saya ada berjumpa dengan beberapa rider gig dekat Seberang Jaya ni 3 minggu lepas. Jadi kadang-kadang ada juga lawatan di mana kita nak libatkan mereka yang memang terkesan secara langsung. Selepas ni mungkin sesi tersebut lebih mendalam dan orang dapat maklum balas dan berita terkini. I'm sure ramai lagi kan anggota kabinet yang ada kan daripada saya. Tapi hari tu ada rasa macam gosip-gosip liar. Gosip liar? Bila melihat satu gambar di Instagram Nurul Izzah tengah makan di Shah Alam. Macam semua orang kan she running dekat Shah Alam. Macam tu kan. Itu ada yang ramai nak macam merancangkan ekonomi tempatan. Di mana-mana. Tak macam saya begini, saya selalu lihat orang dia macam terdetik macam you seorang kot. tak ramai bukan ramai dia semua macam mula dah bersuara-suara macam Izzah coming, Izzah is running dekat PRN ni macam mana macam tu. You meant to do that ke apa macam mana? Sebenarnya YB Roziah ada jemput banyak kali untuk pergi ke kawasan Batu Tiga, kawasan beliau makan-makan dan sebagainya. Tapi macam inilah jawapan yang lebih jelas kan saya ni. Pengawas dulu. Jadi pengawas, cara jawab pun macam pengawas lah kan. Okay. Kan? Jadi dia faham. Saya memang dekat sekolah saya pun dulu banyak pengawas student saya ingat. Yes, correct. Yes, betul. Kan dia kerja, dia tengah sangat kata tak kisah, dia tengah fokus benda nak buat ni, misi kita. Dia tak peduli. Kita takkan nak buat ording tak ada, we don't have time. Very short. So saya lihat betul. Kan, saya lihat politik ni fardu kifayah. Jadi betul. Kadang-kadang kita jadi calon, kadang-kadang kita jadi tukang kempen. Betul. Tapi isunya kita sama-sama lah. Kena buat sebaik mungkin. Actually, tapi saya makan je itu. That's a good point. You cik makan. Makan je. Ya, betul kan. So, bila penambahan calon tu, betul lah, dia makan je lah. Okay, actually that's a good point. Yang you bawa keluar tadi. Pasal apa? Bila penambahan calon, ada juga yang tak berpuas hati dengan penambahan calon kan. Tentu, so actually good point yang you bawa tadi adalah kadang-kadang kita ada tempat, kadang-kadang tak ada tempat. Okey, pendapat Nurul tentang benda tu. So saya semasa menjadi pengarah pilihan raya bersama dengan Datuk Saifuddin Nasution, pilihan raya 2018, saya
selalu ingatkanlah kepada semua yang menjadi calon. Ruang tu seorang je boleh jadi calon. Tapi calon yang menang tu, dia menang kerana pasukan dia. Betul. Dan kita kalau lihat sebagai misi, kalau orang Islam fardu kifayah, so kita akan rasa ringan tau. Kerana it's not about us. Bukan soal you know it's going to be my name, going to be a great personality. Betul. Tapi kita pun kena ada sedikit sifat tawaduk lah. That you're there to fulfill a mission. So ada yang saya hadiahkan cermin. Saya kata cermin diri anda dahulu. Betul. Saya seriusnya. Pasal No, saya I agree. rasa Betul. Ya, jangan terlalu sombong. Betul. Dan mungkin yang dipilih, mungkin kita lebih handsome. Betul. Kita lebih ada bakat-bakat tersendiri. Even lebih cerdik, contohnya Mungkin. you fikir you lebih cerdik daripada orang lain. Tapi kadang-kadang memang kita perlu berikan ruang kepada mereka yang lain juga. So it's not the best lah, tapi begitulah lumrah hidup. Dan saya rasa sangat mungkin bersyukur, alhamdulillah, ada pimpinan di negeri-negeri kita. Kita ada di Pulau Pinang mantan CEO kitab. Yang memimpin wakaf Pulau Pinang pun tanding sekali. I mean, it's nice, right? Ya, betul. Saya masuk politik ni nak pastikan bakat-bakat terpendam, mereka betul. yang benar-benar ada kepakaran dapat bersama dalam dunia politik. That's what I want. Betul. I think di penghujungnya apa yang kita nak lihat adalah negara kita jadi lebih baik, lebih maju. InsyaAllah. Kan insya-Allah semua orang yang menjadi karakter-karakter yang menaikkan ini adalah sebagai satu unit yang membantu negara ni, betul tak? Yeah. Sebenarnya it's not actually personal punya glory yang patut kita tujukan, betul tak? My sheikh always told me, you always have to strive to be among the best. Tapi bukanlah the best, Of kan? course, Dia macam kita nak pastikan kalau bercakap tentang bersaing pun fastabiqul khairat. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. So it's easy actually. Bila fikir macam tu kita pun rasa janganlah sedih, kan? Yalah, betul. Pada yang mereka yang tak dapat calon. Macam hari tu masih cakap everybody ada masa dia. Semua orang ada masa dia. Kan mungkin kali ni bukan masa you. Bapa you tunggu 25 tahun kot, betul tak? Untuk menjadi Perdana Menteri. So berapa banyak masa dia adalah orang yang menunggu yang paling ultimate lah pada saya, yang sangat lama, betul tak, untuk mendapat tempat. So apa yang Aflin sebut tu mengingatkan saya kepada ucapan Wong Chen, ahli parlimen Subang. Dia soal kita menunggu, tapi sebenarnya kenapa menunggu sekian lama? Apakah implikasi natijah dia buat rakyat? Jadi reformasi itu akhirnya kalau kita lihat pada kepimpinan negeri-negeri lah bawah Pakatan Harapan kan, dari segi pengurangan kemiskinan, dari segi kadar pertumbuhan ekonomi, dari segi berapa jumlah rakyat yang dapat mengecapi gaji yang jauh lebih tinggi. Jadi kita nak kena tunggu 25 tahun, tapi pada saya masih lagi nak menang tu untuk apa? Dia untuk pastikan kita fulfill our mission. Untuk tolong orang. Jadi dia bukan soal kita. Because Islam is very clear cut. Betul. Dia always about ummah, people. Bila menjadi pembangkang, ianya sangat seksi bagi orang-orang muda. Betul. Orang-orang muda akan macam rebel kan. Semua macam rebel. Kita lawan, kita pergi on the street. Tiba-tiba kita dah masuk kerajaan. Adakah kita hilang keseksian kita? Adakah apa yang sedang berlaku sekarang ni? Because banyak golongan muda, saya rasa dia sangat terpengaruh, dia mudah terpengaruh dengan spin-spin yang orang cerita daripada dulu. Dan pandangan saya sendiri PKR ni adalah bukan jenis yang I've never seen PKR macam ada karakter-karakter yang attack tanpa usul periksa. Tanpa fakta, tanpa usul periksa, tanpa apa. Kita terlalu rasional. Kita terlalu betul. Kita tak ada yang macam bantai je kepala bapa hang apa tak ada. We don't have that. Kan? Flip major ke kan. Habis kuat pun your dad. Itu aja. Itu pun bila dia marah dia cakap masa dia tu. Tapi tak ada karakter lain dalam PKR yang macam tu. So I pun fikir, duk fikir ada kita ni baik sangat ke? Kita semua pengawas, semua jenis pengawas, semua jenis tak boleh. Budak skema. Budak skema.
pandangan Nurul pasal benda tu? Ya memanglah saya nampak saya masuk parti kali pertama kan kita tubuhkan tahun 1999. So memang banyak cabaran. Kita masa tu kan antara parti yang paling muda dan pada masa yang sama kita politik ni dia isu macam kuasa naratif kan, kuasa apa dipanggil retorik. Retorik politik. Dan bukan semua orang, mungkin mereka yang pernah menjadi pendebat pandai retorik. Tapi saya selalu lihat isunya juga pentadbiran, kekuatan mentadbir, kekuatan untuk memimpin. Dia bukan soal retorik semata-mata. Tapi kita kena perbaikilah kerana nak berkomunikasi dengan rakyat. So masa pembangkang, automatically there will be people who are anti-government kan. Betul. Dia akan ada slot dia, kita nak tolonglah yang downtrodden. Kita nak tolonglah Underdog. Tapi itu yang mencabarnya bila kita parti yang tidak menggunakan dana menerusi projek-projek isu rasuah untuk dipanggil the political patronage kan. Dan susahlah, memang cabaran lah. Kita sebenarnya underdog. So saya rasa kita kena lihat, memang kena belajar sedikit dari segi memperbaiki komunikasi. Tak salah. But itulah mungkin kekuatan dan juga kelemahan keadilan. So which is to me is great that kita admit kita bukan perfect, betul tak? Keadilan bukan perfect, kita ada kelemahan kita, kita ada kekuatan kita. Dan semua parti ada macam tu pada saya, betul tak? Absolutely. Everybody has strengths, ada. Dan saya melalui PRN ni pun, I don't think PKR kita tak pernah nak mencari enemy dengan siapa-siapa. Saya rasa PKR the only parti yang kita dah bergabungkan semua. Almost, right? Almost semua parti. Yelah, menurut garis batas ya, betul lah. betul. Maknanya yang agreement yang kita boleh capai apa benda semua. Okay, then we talk about this, the agreement yang kita capai baru-baru ni. Masa ni secara jujur ni, ini ramai orang PKR dulu jam. Yang masanya apabila kita bergabung dengan Barisan Nasional untuk perpaduan. Okay, saya termasuk saya yang saya pun pergi. Saya pergi untuk berkempen dan tiba-tiba bila berlaku ni adjustment period saya agak 3 bulan. Saya kena duduk diam kejap. Tutup dulu social media dan berfikir balik, betul ke apa yang aku buat ni, apa benda. Tapi Nurul sendiri, macam mana you accepted that change untuk perpaduan ni? Saya rasa perbezaan kali inilah dia datang agak mengejut kerana berlaku selepas pilihan raya. Betul. Jadi kalau kita lihat daripada gabungan sebelumnya, kita sempat set the stage tau. Berdemo bersama, kemudian saya boleh desak. Contohnya sebelum saya semasa dengan Tuan Mahathir, I will demand dan kita boleh letak ni syarat dia, boundary dia kita, kan. Boundary of course dia pecah jugalah kan boundary tu, tapi kita tak bagi chance 2 kali lah. Maksud saya satu kali je. Ada masa kita nak bina lah, orang dapat nampak, jadi sempat berdampingan, bincang, lepas tu bergaduh, tu kenyataan. Jadi beberapa masa tu sehinggalah membawa kepada pilihan raya selepas kita berunding bersama. So it's pre-electoral pact. Ini post. Jadi saya pun terkejut kan. Tapi saya dalam Islam sekali lagi kan, Islam always look at the maslahah, like what is the bigger panggil mudarat yang lebih besar. Betul. Jadi kita nampak saya sendiri kecundang dengan politik yang menggunakan isu agama saya sebagai seorang Muslim. Betul. Menggunakan isu bangsa, kemudian ekstrim kata kita bila bergabung dengan DAP akan menghancurkan umat Islam, masa depan Islam. Betul. So I've seen it, and I kata ini politik lawan boleh lawan, tapi bila lawan membinasakan, so saya rasa bagi kita ruang dan saya nampak this is the better option. Betul. Tapi pada masa yang sama kita letaklah juga membudayakan isu, kerana saya rasa PM Sri Anwar sangat kuat isu melawan rasuah. Pembudayaan lawan rasuah, this is an ongoing process. Betul. Kita yang saling mengingatkan. Betul. Ada yang kita terlepas pandang. So kita kembali, come on, do it better kan. Betul. So I think that's a good thing. Begitulah saya lihat memujuk diri saya juga kan. Tapi saya nampak juga komitmen. Contoh dalam kerajaan perpaduan, beberapa perkara kita utamakan reformasi, Prime Minister's Question Time. Betul.
ada dilangsungkan menunjukkan perubahan isu kedudukan dalam parlimen sendiri, dan selepas ini ada beberapa reformasi dari segi perbelanjaan kerajaan. Reformasi ni is actually quite interesting. Orang duk cakap, ada lagi ke reformasi? Pasal dulu kita nak reformasi. Sekarang ni dah kerajaan, bila tengah buat reformasi, orang macam dia pula cakap komplain, apa benda? Macam ini, bila this is reformasi. Dalam kerja-kerja saya yang senyap dan rahsia tu, itulah. Dia tak boleh dicerita tu. Ada 4 bidang. Ada mereformasikan JLC. Tengok tajuk. Tajuk task force kami pun mereformasikan government link companies. Jadi maksudnya kami memang Tan Sri Hassan balik daripada Singapore. Remember he was ousted from Petronas, right? Betul. You know, but come back, serve the nation partly because reformasi lah. Jadi pada saya, kita soalnya nilailah kami atau nilailah kita daripada segi usaha yang kita buat. Hari ni pun bila nak bercakap, ambil konsep yang sangat berat kan, kerana spin ni astaghfirullahalazim, dia jadi sebati dalam politik sampai saya memang tak pandai spin sangat. Saya kata betul, saya sangat I'm a very tegak. terrible. You adalah orang yang tegak, lurus. It's a big problem. Terlalu lah. So it's a problem for me. Betul, I nak kena fikir, nak kena macam pecah kepala macam aku nak spin ni kan. Atau menjawab spin. Because memang susah. Dan saya nampak sekarang ni memang zaman, kalau Trump di Amerika Syarikat bermaharaja lela, inilah sekarang master spinner bermaharaja lela sekarang ni. Betul. So kita tak apa. Betul. Kita kena ride the wave. Pada saya. But how do we fight the spin? How do we... Pasal sekarang, okay, let's talk about PRN now. Okay? Tough. Merata-rata kita di spin. Kita apa benda cakap satu spin. Dan modus operandi pembangkang yang kita tahu sekarang sangat bukan pembangkang kepada PRN, diorang adalah government incumbent. Yes, betul? So they are government. Betul. So diorang spin balik pada benda-benda yang betul-betul fitnah. Dan fitnah tu diorang tak takut nak fitnah. Yelah, kalau kena sama dia minta maaf kan. Minta maaf. First dia punya jalan dia minta maaf dulu. Yang degil konon tak minta maaf, masuk court. Tapi dia membayar. Dia boleh bayar. So dia dah macam tak takut benda tu. So macam mana kita nak pengawas-pengawas ni semua? Pengawas. Ya semua tak adalah macam ada pengawas dia simpan barang betul. Dia store. So pengawas ni nak lawan balik macam mana? Dia kena menggunakan beberapa cara lah kan. Kaedah saya baca artikel Faizal Tehrani baru-baru ni kan, isu propaganda, isu di mana mereka ditanam dengan a cult like belief kan. Betul. Jadi pada saya pertama memang kita faham nak kritik ada tempatnya, tapi bila kita melanggar perbatasan kebenaran, kita fitnah, jadi criminal defamation, jadi bentuk jenayah, memang kena diambil tindakan. Saya rasa bab tu kita kena jelas. Pada masa yang sama, menjadi satu beban lah, kita kena cepat-cepat menangkis. Sama ada counter ke, sama ada pastikan kita juga dapat dilihat, ditonton dalam TikTok. Tapi memang nak tak nak, kita kena ada di mana-mana. Dan ini cabaran buat saya juga, because saya kadang-kadang kita ada orang introvert, orang extrovert. Not sure about Aflina. I'm like a bit like of an introvert. Jadi, betul je. Kan pengawas. Jadi kita nak sampai ke tahap. Tapi kita kena cari jalan di mana kita bersaing. Dan saya rasa cabaran kita yang utama dari segi dana. Dia orang macam sama ada dana REE ke, dana apa ke, I'm not sure, but they have a lot of money. It's crazy. It's crazy. Gila kan? They are not the underdogs. Tutup akaun pun ada duit lagi. No problem. Akaun A tutup, I got akaun C and D. Jadi memang bagus juga bercakap pasal orang kena tahu. Yang saya nak kena cakap satu benda. Walaupun kita dalam government, you all dalam government, kita masih tak ada duit lagi. Kita adalah parti yang masih derita lagi. Kita itu macam we have to, that's such a big challenge. Saya pun macam fikir ini pun sesuatu yang kita kena fahamkan. Kerana bila kita lihat
it's like the power of incumbency. Incumbency ni bukan melibatkan politik je. Betul. Incumbency in business. Right? Mungkin ramai tak tahu long term contract siapa yang pegang. Obviously betul. mantan menteri. Betul. Obvious lah. Jadi kita kadang-kadang bab ni kita menghormati kontrak. Pada masa yang sama kita pun tahu mereka yang dah pernah duduk dalam kerajaan, lebih-lebih lagi dalam keadaan yang agak selesa, mereka pastikan dia punya tenterhooks tu kan mencengkam mata-mata. Jadi pada saya kita kena usahakan dengan cara yang sebaiknya. Ada yang sebut tentang Political Financing Act supaya setiap parti politik dapat diberikan dana contohnya. Jadi ke depan ada beberapa cara tapi kita harus fikirkan. Dan itulah kadang-kadang bila kita mengenakan undang-undang, contoh saya faham diri saya sendiri kan, kiranya kita kena lebih berhati-hati. Saya fine. As a daughter, I have to accept. Saya buat yang sebaik mungkin, kita kena take the fall. Tak apa. Tapi untuk yang lain, petugas parti yang berbakat ataupun bakat yang memang sebenar tapi kebetulan dia ahli parti, takkan mereka dinafikan peluang kan. Jadi kita kena cari the sweet spot secara objektif supaya masih lagi mengikut prinsip dan lunas undang-undang termasuk secara organisasi. Kita boleh bincang balik lah nanti because I think it's an important topic. Betul. Dari segi kesinambungan dan survival parti, also grassroots. Betul. Okay, quick question. PRN. Kenapa orang di Kedah, Kelantan, Terengganu harus berfikir untuk mengubahkan kerajaan mereka? Why should they think about it? Kepada mereka-mereka yang di atas pagar, let's address them. Mari kita borak dengan dia orang. Kenapa dia orang harus cuba berfikir tentang tu? Kenapa? Saya nampak beberapa penjelasan yang telah diberi kepada umum kan dari segi isu salah satunya penggunaan terma Islam. Betul. Jadi kita bagi mereka yang atas pagar, saya fikir nilailah Pakatan Harapan melawan pembangkang PAS dan sebagainya dengan kacamata kerajaan tu, dia orang kerajaan. Betul. Betul. Di negeri-negeri, contoh negeri PAS, negeri Perlis, negeri Kelantan, negeri Kedah, Terengganu. 4 negeri nilailah dengan kejayaan negeri-negeri Pakatan Harapan. Betul. Negeri Sembilan contohnya. Betul. Tak payah ambil Selangor. Kata, Selangor dah lama. Pasal Selangor dekat dengan KL. Kan, sebenarnya KL sebahagian Selangor. Nak saya pergi sejarah. Kan? Sejarah dulu. Jangan, dia pengawas. Kau jangan. Tak ada. Pasal dari segi pentadbiran macam complicated. Tapi tak apa, kita bincang informasi ke lain. Next one. Betul. Tapi isunya, saya rasa orang atas pagar kena faham. Macam, kalau kita tak boleh takbir dengan baik, belilah orang lain. Betul. Dia simple kan. Dia nak guna terma apa ke, tak tepi. Betul. Mungkin kita fikir, cuba ubah sekali, tengok. Kalau tak jadi, tak apa. Nak ubah balik. Kan? Kita fikir selalu macam tu. Tapi bila dah cuba, insyaAllah, saya rasa ia akan berterusan. Dan setakat ini, saya nampak macam komitmen, kebanyakan dana kerajaan negeri di bawah PAS tak boleh raih pun dengan sendiri. Mereka bergantung dari segi kaji pada kerajaan persekutuan. Dan kita tak nafikan. Hanya saya rasa, kalau dah begitu, berilah ruang kepada mereka yang boleh mentadbir dengan lebih baik. Betul. Satu. Keduanya, kita banyak masa. Tekanan ekonomi dirasakan bukan saja di Malaysia. Di England, di Amerika Syarikat. Sekarang dengan persengketaan Ukraine dengan Russia. Jadi nak tak nak, keadaan ekonomi sekarang inflasi terkawal. Tapi pada masa yang sama kita tahu, cabaran tu akan berterusan. Jadi kita perlukan kepimpinan yang kerja dia 24 jam. Bukan di TikTok. Betul. Itu okey. Itu nak bonus, nak komunikasi, fine. Betul. Tapi kerja you kena fikirkan hutang negara bagaimana. Betul. Nak raih sumber baru macam mana. Orang nak dapat kerja, kalau syarikat-syarikat gig contohnya, e-hailing, dia tak dapat nak raih peratusan yang cukup untuk untung. Bagaimana trend di Singapura dan Indonesia. Betul. Kita kena upskill supaya mereka dapat cari peluang pekerjaan lain. Kerana kalau tengok trendnya, search pricing dah dikawal. Profit cut dah dikawal. Jadi kesudahannya syarikat pun tidak boleh berdiri dengan stabil. Jadi perkara-perkara sedemikian termasuk perubahan iklim. Saya bercakap kerana selalunya kalau saya turun kan mana-mana kawasan, cuaca melebihi 32 darjah Celsius 3-4 tahun lalu
tak banyak sangat. Betul. Sekarang 37, Ush, 38. Jadi hasil tanaman kita Betul. semua akan beri kesan. Dan kalau kita tak punyai pemimpin yang cakna dalam bab-bab ni. So pada saya bukan soal cuba tau. I mean it's survival. Survival. Of course Mungkin saya orang tak nampak benda tu lagi. Pasal sekarang ni mungkin orang ada sana TikTok ke? Ada. Oh, okay. Ada juga. Cuma pasal apa? Right now, I think isu ramai yang dia orang, alah inilah yang saya cakap orang Melayu. Orang Melayu environment apa alah ni dia fikir ayam, telur, dia fikir benda-benda macam tu. Tapi itu bagi terfikirkan. Ya Tapi betul. isunya, Betul. Isunya betul, saya faham. Jadi dasar tu masih lagi kepada pemimpin lah. Cukup lah. Saya rasa letih juga tau bila asyik everyday toxic nak Betul. lawan, Nak nak kena counter spin. Betul. Dan akhirnya lihat je apa berlaku kepada Trump. Contohnya kan dia betul. berikan syarikat. Betul. Dengan ekonomi. Jangan cakap Trump je. Dia mungkin betul. nak tanding balik semua. Tapi isunya kita... Kalau dia tak masuk jail lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pengadilan kan. Betul. Tapi kat Malaysia ni, itu yang saya kata, nak kembali kepada fakta dah jadi lain. Betul. Jadi saya haraplah. You setuju tak? Sekarang ni banyak golongan yang muda yang the TikTok generation, dia orang tak suka research. Maknanya dia terima fakta secara luaran saja. Sekali orang cakap katalah, macam topik kita Kepala Bapak Hang ni adalah panggilan mesra. Panggilan mesra, okey lah betul. Kalau dia tengok the first 5 seconds lah. Dia first 5 seconds. You punya counter tak tengok lah. Betul. Macam kita, betul. Sebab tu poster kita. Aflin pun sokong. Aflin pun kata. Betul. Dia cakap tu. Setuju. Tengok dia setuju. Betul kan. Dia tak dengar perbualan yang seterusnya. Dia don't research apa yang sebenarnya maksud bila kita cakap sesuatu tu. So, banyak orang muda especially termakan benda ni. Banyak orang muda because dia orang tak ada masa nak research. So, dia tengok apa TikTok dia orang, flip. Nanti you explain dalam Kepala Bapak Hang tu, kan, konsep sebenar dalam masa 3 saat, boleh? Itulah kan. Tapi saya... To the young generation, untuk generasi muda. You know, what can you say to them about this? Bagaimana untuk, because pada saya, bagaimana kita nak suruh dia orang research? Macam mana kita nak suruh dia orang, jangan terima je apa orang cakap. Please lah, jangan terima je apa orang cakap. Betul. Pasal macam, yelah, kita nak fikirkan negara ni, masa depan ni, orang muda yang akan inherit kan. Inherit dan terima. Serius. I mean, it's like, I tahu sound cliche, tapi memang betul. Dulu saya 18 tahun. Now tiba-tiba saya dah, I'm above 40, right? And like, clearly like, saya nak negara ni, kan? Because saya dah nak anak, nak fikirkan anak-anak it's about kita. your future. Dan memang mengejutkan, kerana dari segi perkembangan ekonomi pun jauh lebih mencabar tau. Ya, betul. Mencabar bandingan dulu, dengan tekanan mental, masalah, cabaran-cabaran lain yang kita terpaksa hadapi. Jadi, please lah, janganlah tengok scroll je. Sekali okey. Sekali-sekali. Okey, tapi... Yang menari tu okey lah, tengok lah. Menari? Ada yang menari tu. Okay. KJ pun menari tau sekarang. Sorry. Do I know KJ pun menari TikTok tau sekarang. KJ siapa? Kamarudin? Sorry. Sorry. Okay. Okay. You pun tengok podcast je lah. I pun tengok. I pun jalan juga. Lah. Kan. Tapi pasal I selalu tengok yang macam yang dia kata ayat-ayat untuk menghapuskan dosa. Macam tu lah. Pun ada. Ayat kan tu ada. Ada doa untuk anak-anak. Doa untuk anak-anak. Ya, ada. Okay. Tengok yang lain lah. Tarian-tarian sebab. Dengar tu. Jangan tengok tarian je. Jangan. Dia kena mix lah. Campur-campur. Lepas tu dengar betul-betul benda yang berfakta. Kalau tarian tu FYP dan terlalu, tengok je lah apa nak buat. Kan? FYP. Dia terlalu. Dia lalu dekat you punya TikTok tu. Okay. Alright. Kan? Ya. Tak apa, betul. Okay. Last question. Last. Hopefully because you have to go. So, yes, sorry. This is too short. We need to do this again. We need to talk some more. I think there are more issues. Dan juga I rasa I have to give you an article pasal dalam Islam is quite clear cut if we fitnah someone, completely unacceptable. So betul. we can argue that. Yes, betul. Pasal pengawas kita nak kena cakap pasal pengawas style. Kita buat skema kena bersama. Betul. Fahmi Fazil, tingkat tepi. Okay, kata tak?
Dia lagi skip. Dia ketua pengawas. Saya pengawas je. Masih lagi cool. Ya, betul. Masa dia sikat Ketua tepi tu, kita macam, okay, dia ni memang betul-betul ketua pengawas. Dia ingat elok tu. Tak apa. Kita bagi dia. Okay, tak apa. You give encouragement. Richard He's Gere. trying Dia his Richard best. Gere sekarang. Okay, Pasal he's rambut dia giving ada his putih-putih best. kan. Yeah. Tapi okay. Terbaik and I think the most friendly yang Menteri KKD yang I pernah jumpa. Okay. Izzah, the future. What do you feel? What do you hope for the future? Apa you rasa? Apa harapan you untuk masa depan kita? Terutama sekali untuk selepas PRN ni. Apa you rasa? Saya rasa masa depan harus dilihat melangkaui PRN. Kita akan menghadapi masa-masa yang mencabar, tapi kita kena still fokus. Contohnya antara 7 target utama dalam ekonomi madani. Ya, betul. Okay, saya bayangkan kalau kita dapat menggarap kekuatan sama-sama. Contohnya kita kena heal tau. Kita kena pastikan kita mengubati luka-luka. Kerana politik ni banyak melukakan. Betul. Dah tak ada masa dah. Betul. Kita kena sembuhkan, kena pastikan. Saya nak mengajak semua sebenarnya. Betul. Lepas PRN ni, just come together. Betul. Because I nak pastikan dari segi pertumbuhan ekonomi, gaji rakyat, dari segi negara Malaysia, kita banyak lagi potensi yang harus kita capai melangkaui negara-negara di rantau. Betul. Jadi saya nak ajak lah, tak kisah keputusan PRN, please. Parti mana No pun time. tak kisah. Yeah. Betul. Kalau kami buat town hall ataupun kalau Aflin ada buat program, please just sama-sama kita berkongsi tenaga. Betul. Ya, you sebut KJ. It is important for us to work together. Betul. It is a time to heal. Jadi saya nampak masa depan kita dapat mengubati luka-luka kita. Betul. Kita semua ada, tapi kita benar-benar bekerja untuk Malaysia. Betul, saya setuju. 100% apa yang Nurul cakap. After even sekarang pun. Sekarang pun kita bekerjasama. Contohnya bila kita cakap perpaduan, jangan jadikan perpaduan ni satu perkataan yang yelah bila you cakap macam kepala Bapak Hang, perpaduan ni jangan dijadikan benda negatif, because perpaduan adalah sesuatu yang sebenarnya untuk semua. It doesn't mean just this parti yang bersama, tapi sebenarnya semua. Bila kita masa penamaan calon, contohnya hari tu ada orang duk maki sebelah kiri, maki sebelah kanan. Tapi saya saya pergi depan, saya tengok je. Saya jegir je. Jegir Ya. Itu jegir. Tapi yang best apa? Ada juga yang di tepinya jalan balik sama-sama Perikatan Nasional nice. dengan Barisan Nasional. Yeah. Pasal ini pahaman politik. Yang saya rasa patut kita fikir. Ini hanya pahaman politik. Selepasnya adalah kita rakyat Malaysia. Kita sama-sama duduk, sama-sama. Kita kerjasama, betul tak? I mean, kita kalau siapa yang melanggar undang-undang tu, okay fine. Ya, Itu pihak polis, betul. pihak pendakwa raya, fine. Tapi kita ni sebagai, saya rasa lebih daripada sekadar ahli politik. Betul. Kita rakyat Malaysia. Betul. Dan kita nak pastikan, kalau jalan, janganlah sampai bergaduh, putus hubungan. Ya, betul. Come on, Betul. don't do that. Betul. Don't do that. Saya rasa kena belajarlah from sirah Nabi. That's Betul. how we should be, right? Ya. Dan itulah masa yang kita ada sekarang, dan nak ucap thank you so much. Thank you. Tunggu saya. No problem. Masa. Nanti saya harap kita dapat jumpa lagi, insyaAllah, borak-borak tentang insyaAllah. isu. I got to talk to you about something like this. Boleh. PM tepi. PM tepi Itu joke lama tu. Ya, Tapi saya bagus, ke generasi X. Generasi X. So kita kena represent. Okay, itu agak Windows 95 tapi okay. Kau ajar. Guys, thank you so much. Thank you so much kerana lepaskan kita orang borak-borak, dan harapan kita akan berborak lagi. Kita try to talk dengan ada juga calon-calon nanti. Please, tolonglah kenali calon kita. Borak-borak. Ustaz Roshidi kat Penanti. Kita akan borak-borak Datuk juga. Prof Maung dekat Prof Datuk Muhammad di Batu Maung. Kesian dapat nama Maung, kawasan terus. Lepas tu Mohsin dekat Teluk Air Tawar. Very nice people, you know. And then of course ni dekat Pulau Pinang lah, dekat Pulau Pinang. And then ada Zainuddin di Pulau Pinang Tunggal. You going to Penang Pulau malam ni? Rizal. Malam ni you pergi Penang? Ya, kita ada pelancaran manifesto. Saya diarahkan. Diarahkan. That's the way it is. Kita semua soldiers ikut arahan. Betul, ikut arahan. Betul. So kalau nak jumpa Izzah malam ni, Izzah ada di Penang. Dekat mana? Sekejap tengok poster. So,
Betul. Dia terlalu banyak program, dia pun tak tahu kat mana. Tapi dia tahu dia kat Penang. Tak, pasal kita orang duk push dekat Teluk Air Tawar. I think dia orang tukar tempat. Ikut arahan, kan? Ikut arahan tapi hati macam, no, not here. Nanti I bagi tahu, okay? Okay, boleh. Dia bawah tu, blurb. Blurb. Okay, nanti kita nanti undi kat bawah ni, undi. Blurb. Tak, blurb kawasan mana ni. Okay, tengok Facebook, okay? Okay, alright. Thank you guys sekali lagi. Dan harapan kami adalah kita terus menjadi rakyat Malaysia yang inginkan kebaikan untuk Malaysia kena bersama-sama. Keluar mengundi. Keluar mengundi. Correct, remember, betul-betul. itu penting. Jalankan tanggungjawab anda. Walaupun kita berat kepada perpaduan, tapi keluar mengundi. Yang paling penting, tunjukkan apa yang anda mahu dan gunakan undi yang sangat penting tu. Undi anda akan menentukan pembentukan kerajaan negeri, siapa adun anda yang akan mewakili dan bercakap untuk pihak anda dalam Dewan Undangan Negeri. Betul. So, you know, dia menentukan kehidupan anda sebenarnya. You nak pilih orang yang tak cakap apa-apa ke, whatever it is, keluar mengundi. Betul. Seramai mungkin. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Okay. Dan thank you Nur Izzah sekali lagi. Terima kasih. Kerana datang. Kepada in my view, the greatest comedian. No. So, my view, my personal view. So, masyaAllah. I think the greatest comedian is YB Sanusi. Dia dah telah mengambil mental tu. Saya boleh cakap pasal saya. Pasal kepala our job is bapak not saya. To be comedians. Our job is to be governing. Sebagai ahli politik. That's our job. So remember the profession. Remember the profession. Betul. Okay. Daripada kepala bapak saya kepada kepala bapak anda, kita ya itu mesra kita anggap benda ni mesra. No. Tak mesra. Okay, this is the problem. You nak please, you cannot justify the non-truth. Baik. Okay. Pengawas dah habis, over. Pengawas dah cakap tak boleh. Baiklah. Jangan benda-benda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malaysia. InsyaAllah.